wabarakatuh. Okey, bila ada tengok tu okeylah tu. Okey, apa khabar sahabat-sahabat? Tadi dah bersama-sama kita menghafal ayat yang ke-26. Malam ini kita nak meneruskan perkongsian tadabbur surah Al-Insan. Dan malam ini kita akan tengok last kali dengan Ustaz Faiz sampai ayat 19 kan? So malam ni insya-Allah kita akan tengok ayat 20 sampai ayat 31. Kita akan tengok sampai perhabis. Okey. So CJ nak cek dulu sahabat-sahabat sekalian, adakah anda telah menerima bersedia dengan workbook, nota. Nota. Sedia. Okey, alhamdulillah. Nota yang dia berikan itu adalah perkataan-perkataan pilihan. Tapi malam ni kita nak go through ayat demi ayat sebab malam ni ayatnya banyak sahabat. Daripada ayat 20 sampai 31 ada 11 ayat. Ada 11 ayat, kita nak tengok satu persatu. Bismillah. So, bagi nak memulakan, jom sama-sama kita baca dulu. Sekejap mana? Okey, kita baca dulu ayat daripada ayat yang ke-20 sampai 31. Kita baca sama-sama. Sebelum tu, baru 3 orang saja yang dah sedia. CJ nak tengok sahabat-sahabat yang lain, adakah anda sudah bersedia? Sila tuliskan dalam ruangan mesej. Dapat bersedia tu, dan insya-Allah kita akan memulakan. Kita mulakan dengan kita baca dulu. Okey, banyak-banyak sikit. Okey. Sudah ready? Baik, jom kita baca surah Al-Insan ayat yang ke-20 sampai habis. Sekejap nak share skrin. Jom baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Sahabat-sahabat, berinteraksi dengan surah Al-Insan, kita memulakan perkongsian pada malam ini ayat yang ke-20, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat di sana, dalam syurga itu, di sana tu di mana? Dalam syurga itu engkau melihat nikmat yang melimpah-limpah dan kerajaan yang besar yang tidak ada bandingannya. Ayat 20 ni cerita nak bagi gambaran kita ni bila tengok dekat mana, tengok kat dalam sana syurga. Bila sebut tengok ke dalam syurga, dah masuk syurga ke belum? Ini adalah orang yang memang dah masuk syurga, yang dapat masuk syurga. Sebab itu dia dapat tengok dalam syurga tu macam mana. Apa yang ada dekat situ? Engkau melihat nikmat yang melimpah-limpah. Perkataannya dekat mana? Na'ima. Nikmat yang melimpah-limpah ni selalu kalau CJ lah, CJ kalau bila sebut nikmat yang melimpah ni, dia macam satu tempayan. Tempayan dalam tu ada duit emas. Duit emas tu, lepas tu duit emas tu terlalu banyak sampai dia terburai. Oh macam tu. Itu kan. Itu pemikiran orang yang tak pernah nampak duit yang banyak. Tetapi bila tengok kepada tafsir, oh nikmat yang melimpah-limpah tu tak orang kata apa, tidak terhitung, terlalu banyak. Kalau kita nak bagi bayangan kat kita sekarang, sahabat, nak bagi bayangan, anda cakap sekarang, anda nak apa? Cakap pada diri, saya nak ni, saya nak, senaraikan. Semua yang disebut tu ada. Macam tu. Kan? Dan level ada itu, dia bukan sikit-sikit. Berapa, kalau contoh, saya nak emas. Okey, berapa banyak emas yang nak tu? Emas yang nak tu berapa banyak? 1 kilo, sikit. 10 kilo, sikit. Kita akan mula menyebut satu nombor. Kalau kita sebut emas, kita mula menyebut nombor yang banyak sampai kita tak mampu nak bayang dah. Kejap, kenapa muka aku tiba-tiba tak ada ni? Apa yang terjadi ni? Apa yang terjadi ni? Okey, saya stop share sebentar. Apa yang sedang terjadi ni. Tapi suara dengar tak? Suara dengar tak? Suara dengar okey. Kenapa dia tiba-tiba tidak mengizinkan saya untuk ni? Okey. Apa yang terjadi? Adakah ini tanda-tanda nak kena beli kamera baru? Macam-macam. Gaji tak masuk lagi. Gaji tak masuk lagi. Okey. Sampai mana saja cerita mana tadi? Okey, kita ni nak bayangkan ini, sahabat. Bila CJ bawakan perkataan membayang, kita bayang ni level dunia ke level akhirat? Kita bila membayang level dunia ke level akhirat, kita membayangkan level dunia je tau. Dan bila sebut membayangkan level dunia, kita hanya boleh bayangkan dengan bayangan kadar ilmu kita sahaja. Okey, dengan kadar ilmu kita. Maksudnya, kita boleh sebutlah nombor tu banyak, tapi bila nak bayang, kadar ilmu yang kita biasa tengok je. Kan? CJ suka, okey, sahabat tolong tuliskan sekarang, andai katalah, bila kita sebut nikmat yang melimpah ruah tu adalah emas tu tadi. Berapa banyak emas yang anda nak? Tuliskan sekarang. Kita main kilo lah. Kita main kilo, tulis. Yang anda tulis tu pastikan nombor itu nombor yang anda boleh bayang.
Tulis nombor yang boleh bayang dulu. Tulis nombor yang boleh bayang dulu. Kalau tanya CJ terus terang, emas paling banyak 5 gram je. Sebab apa? Itu je yang aku biasa nampak. Itu je yang CJ biasa nampak. More than that, dah tak boleh nak bayang lah. Macam mana bagi siapa yang memang dah simpan emas sampai 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo tu, mungkin dia okey lah. Kan? Tapi nak cerita bagi sahabat, banyak mana pun yang anda tulis, itu masih sikit nak bandingkan apa yang boleh dapat dekat mana? Dekat dalam syurga. Dan ayat yang ke-20 ini, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, nikmat yang melimpah ruah, nikmat sahajakah termasuk dengan mulkan? Perkataannya mulkan. Mulkan tu apa? Mulkan kabira, kerajaan yang sangat besar. Sahabat, ada sesuatu yang berlaku. CJ minta izin 1 minit kejap nak membetulkan. Pause saja, pause kejap. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo. Testing lagi CJ, sekejap. Saya test sekejap. Halo. Alhamdulillah dah okey. Maafkan saya. Tak apa, nanti CJ beli kamera baru. Okay, insya-Allah. Sampai mana aku cerita? Wa mulkan kabira. Sahabat, tadi kita cerita tentang nikmat yang melimpah ruah. Satu lagi yang Allah Ta'ala suruh tengok ni apa? Dapat kerajaan. Sahabat, dapat kerajaan. Hui. Ini lagi, kalau bahasa orang kampung saja, ini lagi pecah kepala. Dapat kerajaan tau. Bukan dapat rumah besar. Bukan. Ini bukan cerita dapat rumah besar. Bukan. Dapat kerajaan tau. Kalau sahabat tanya dengan CJ, bila sebut kerajaan, dia macam memerintah Malaysia. Ada macam tu. Itu je dalam kepala CJ. Macam, bila Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala anugerahkan dapat masuk syurga, saya boleh dapat nikmat yang melimpah ruah yang tak boleh nak terbayang. Kalau nak dibayangkan sekarang, emas berkilo-kilo, kereta banyak, apa-apa saja, makanan apa pun nak sebut dapat, plus dapat kerajaan. Ini apa ni? Dia macam kita pergi kerja, anugerah pekerja cemerlang, awak boleh request apa yang awak nak, siap awak boleh dapat sebidang tanah siap dengan rumah saujana mata memandang. Tapi macam tak logik pula kan nak cakap atas muka bumi ni. Dia macam rumah besar gila dia macam tu CJ suka guna bahasa yang macam ni supaya nak menampakkan tu. Sahabat, ini ganjaran yang kalau kita usaha nak bayangkan, dekat syurga memang tak boleh nak bayang. Kita usaha nak bayangkan, bandingkan dengan dunia. Kita terus masuk kepada ayat yang ke-21, sahabat. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddah wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka dalam syurga memakai pakaian hijau yang diperbuat daripada sutera halus dan sutera tebal, serta mereka dihiasi dengan gelang-gelang tangan dari perak,
dan mereka yang diberi minum oleh Tuhan mereka dengan sejenis minuman yang bersih suci. Sahabat, tengok sekejap dekat ayat ni. Okey, tadi kita dapat berapa kita nak sebut apa ya? Anugerah. Tadi kita dapat berapa? Dapat 2. Yang besar dia kan, kita sebut dia macam tajuk besar dia. Satu dapat nikmat melimpah ruah, dapat kerajaan, ayat 25 tadi. Ayat 20 tadi. Ayat 21 dapat apa lagi? Dapat baju, pakaian. Dapat pakaian. Khudrum, warna hijau yang diperbuat daripada sutera. Dia tak tahu sutera tu bila pakai macam mana sebab orang lelaki atas dunia ni haram. Tetapi untuk ayat ini, bila tengok tafsir, lelaki dapat, perempuan pun dapat. Dan dia ada package sutera halus dan sutera tebal. Sahabat, sutera halus dan sutera tebal. Orang perempuan tentulah, bagi pendapat CJ, orang wanita tentulah sangat dapat menghargai bila sebut tentang sutera. Kan? Tentulah dapat menghargai macam apa CJ tak tahu nak bayangkan, tapi tentulah itu sesuatu yang dahsyatlah. CJ rasa sutera tu mahal, dia tu fabrik yang bagus, bermutu tinggi, itu. Tapi ini sutera dekat mana? Dekat syurga. Plus dapat pakai gelang. Kalau tanya CJ, macam mana apa perasaan dapat pakai gelang? CJ tak tahu. Tapi bila Allah Ta'ala yang bagi, tentulah ia sesuatu yang sangat dahsyat. Dan apa dia? Mereka diberi minum oleh Tuhan mereka dengan sejenis minuman yang bersih suci. Okey. CJ nak pause sekejap dekat sini. Syaraban adalah minuman. Perasan atau tidak, dalam surah Al-Insan sudah berulang perihal minuman. Setuju tak? Dia berulang. Okey, sekarang tolong kita, CJ nak buat quiz simple. CJ stop share. Okey, sahabat, tolong bagi tahu CJ sekarang, tuliskan dalam ruangan message ayat berapa perkataan minuman ini muncul. Berapa kali dia berulang dan dia ayat berapa? Okey. Siapa yang dapat tepat, maksudnya dia betul. Itulah CJ tak bagi hadiah lah. Siapa yang betul, maksudnya jawapan dia tepat lah. Keyword yang boleh kita ambil adalah syaraba. Shin, ra, ba. Ini adalah perkataan yang popular bagi siapa yang sekolah agama dulu belajar bahasa Arab. Perkataan syaraba adalah satu perkataan yang sangat popular. Bila nak cakap saya minum susu, ana ashrabu al-labana. Itulah kan. Okey. Siapa yang dah dapat? Kita dah tahu dekat ayat 21 ada perkataan tu, perkataan minum. Okey. Mana lagi perkataan yang kita boleh jumpa minum? Ayat yang kelima, good. Ayat yang kelima, innal abrara yashrabuna. Good. Mereka ramai-ramai sedang minum. Good. Lepas tu ayat yang keenam, ainan yashrabu biha ibadullah ila akhir ayat. So, sahabat, yashrabu, betul. Perkataannya adalah yashrabu. Okey, ayat yang kelima, ayat yang keenam, lepas tu ayat yang keberapa? Ayat yang sedang kita study sekarang, ayat yang ke-21, iaitu aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan mereka diberi minum. Ya. Okey, kita tengok sekejap dia punya makna perkata dia sekejap ya. CJ rujuk sekejap supaya CJ tak tersilap. Ayat yang ke-21 ini perkatanya ialah wasaqahum. Wasaqahum, dan memberi minum. Okey. Ya, dia juga membawa makna dan memberi minum.
Daripada perkataan saqa. Baik. Minum juga betul. Baik. Tapi CJ tak adalah nak buat apa nama level konsep untuk nak membezakan saqa tu macam mana, syaraba tu macam mana CJ. Sebab CJ nak laju sebab kita ada banyak ayat malam ini. Okey, sahabat. Saja nak tinggalkan sedikit tugasan untuk anda. Nanti bila habis slot malam ini, nanti cuba cek balik apa beza ayat 5 punya minum, ayat 6 punya minum dengan ayat 21 punya minum. Tu je. Sekadar nanti tengok apa beza dia. Okey, just tu je. So, okey. Ayat 20 dan ayat 21, apa yang berlaku? Diceritakan tentang ganjaran yang diberi kepada orang yang Allah Ta'ala kurniakan dapat masuk syurga. Masuk kepada ayat 22, Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah untuk kamu sebagai balasan. Allah Ta'ala sedang bagi tahu kepada siapa? Kepada ahli syurga. Tu yang banyak-banyak nikmat yang kita baca sebelum ni ayat-ayat sebelum ni duk baca nikmat yang melimpah ruah yang sampai kita tak boleh nak bayang ni, Allah Ta'ala beritahu secara apa nama detailnya, itu adalah list apa yang kau boleh dapat. Kau tu siapa? Kita, hamba lah. Yang mana dapat ganjaran syurga tu. Sebagai apa? Jazaa, balasan, ganjaran. Sebab apa? Wa kana sa'yukum mashkura. Dan adalah usaha amal kamu di dunia dulu diterima dan dihargai oleh Allah. Okey, sahabat, saya nak pause dekat sini sekejap, nak bagi perhatian. Nak minta sahabat bagi perhatian. Dekat atas-atas ayat tu tadi, Allah Ta'ala senaraikan ganjaran yang boleh diterima. Oleh siapa? Oleh orang yang dapat masuk syurga. So, nak dapat nikmat tu tadi, dia ada syarat dia. Apa dia? Masuk syurga. Kena terpilih masuk syurga dulu. Then only baru dapat senarai tu tadi. Okey, setakat tu dapat ya. Sebelum cerita masuk syurga, nak kena tahu yang senarai tu tadi, dapat masuk syurga tu tadi, kerana balasan usaha yang dibuat. Usaha yang dibuat di mana? Masa dunia. Okey, tengok balik perkataannya. Wa kana sa'yukum mashkura. Allah Ta'ala menghargai apa yang telah dibuat. Rahmat Allah, Allah Ta'ala sayang dekat hamba dia yang usaha sungguh-sungguh. Kepada sahabat-sahabat sekalian yang usaha sungguh-sungguh ni, Allah Ta'ala hargai. Mashkura perkataan tu, sahabat. CJ nak bawa logik simple supaya senang faham. Bos cakap dia akan bagi bonus. Ni senang ceritalah. Kalau dekat rumah tu, mungkin kalau seorang isteri, suami cakap, okey sayang, abang nak bagi bonus. Nak bagi hadiah. Hadiah-hadiah sekian. Awak mintalah apa pun. Abang bagi. Tak ada halnya. Tahun ni abang dapat bonus 18 bulan gaji. Okey, dapat. Awak mintalah apa pun, tak ada masalah. Abang akan tunaikan. Namun pastikan awak buat benda ni. Macam tu. Mana maunya saja. Okey, nak bagi faham. So, Allah Ta'ala tunjukkan ini nikmat yang kau memang confirm dapat. Confirm tak orang ni dapat? Confirm. Siapa orang ni? Ahli syurga ni tadi confirm dapat. Tapi syarat dia kena buat amalan dulu dekat dunia. Yang mana Allah Ta'ala hargai amalan tu baru dapat. Okey, setakat tu dapat ya? Okey, sekarang CJ nak patah balik dekat bos ni tadi. Awak kena buat perkara A, B, C, baru awak boleh dapat bonus 18 bulan gaji ni tadi. Sahabat, bila kita buat ABC tu tadi, kerja-kerja tugasan yang bos bagi, kena ikut cara bos ke kena ikut cara kita? Tu soalan CJ. Very simple. Tuliskan jawapan. Kena ikut cara bos ke kena ikut cara kita? Very simple. Of course, very simple punya logik. Kena ikut cara bos lah. Mana mau ikut suka hati?
Mana maunya orang Perak kata. Kan? Saya dah buat bos macam ni. Ini bukan cara yang saya nak. Suka hati saya lah bos. Saya buat kerja apa? Tak mau. Dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh macam tu. Sebab itu, dalam pada kita ni dah nampak target kita, impian kita, tuan-tuan dan puan-puan, impian yang kita nak, apa dia? Tu, dah dapat syurga, nak dapat syurga, nak dapat kerajaan, nak dapat baju sutera, nak dapat gelang, nak dapat minum, Allah Ta'ala pakaikan pakaian ni, tuan-tuan dan puan-puan, ini impian yang kita nak. Ini yang kita sebut, kita kena berani berimpian tinggi ni, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Impian tu dia tak datang impian saja-saja, dia kena ada usaha. Sebab itu ada dibezakan antara impian dengan angan-angan. Setuju tak? Impian dengan angan-angan. Perkataan tu dia kalau dari sudut satu bentuk nak disamakan, dia sama. Satu benda yang kita nakkan, kita harapkan dapat. Dia dalam bayangan kita. Impian dengan angan-angan untuk sudut tu dia sama. Tetapi yang membezakan dari sudut usahanya. Bab angan-angan dia tidak disertakan dengan usaha. Bab impian, dia ada usaha. Cause and effect ya. So, untuk anda boleh dapat kesannya, efeknya iaitu dapat ganjaran, so ada kos yang perlu berlaku. Dia ada perkara yang kena berlaku dulu. Dan perkara yang perlu berlaku tu, dia mesti effective and efficient. Aku guna bahasa Inggeris malam ni. Dia mesti dibuat secara betul. Dia tak boleh buat ikut teradap sahaja, sahabat. Sebab kalau beramal tanpa ilmu, dia boleh jadi apa, sahabat? Dia boleh jadi sesat. Dan bila kita kenang balik pada ayat nombor 3. Ayat nombor 3, inna hadaina hussabi la imma syakiran wa imma kafura. Ayat itu Allah Ta'ala bagi apa? Hidayah, bagi petunjuk, kita pilih nak jadi syukur ke nak jadi kufur. Na'udzubillah min dzalik jadi kufur tu. Maksudnya guidance dah ada. Awak ikut guidance tu, kita ikut guidance petunjuk yang Allah Ta'ala bagi, jadi jalan ke arah nak dapat ganjaran tu, betul ke tak betul? Betul. Kalau tak ikut hidayah, macam mana nak berjalan di atas jalan yang menuju ke arah ganjaran? Sahabat-sahabat, dapat ke penerangan yang CJ kongsikan ni? CJ tak nak syok sendiri. Sekiranya dapat, tolong tulis, tolong bagi love lah, love. Lama dah tak tengok lamang love. Alhamdulillah. Good. So, ayat 20, ayat 21, ayat 22, kita boleh faham cerita tentang apa yang ahli syurga akan dapat, dan saya doakan semua sahabat-sahabat yang bersama-sama yang sedang bersama-sama sekarang ni, sama ada yang tonton secara live, bersama secara live ataupun secara rakaman, Allah Ta'ala ganjarkan anda dengan dapat masuk syurganya. InsyaAllah. Amin. 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 Okey. Sahabat, CJ nak sabitkan dengan umrah sekejap. Dekat umrah, okey, sebelum tu, sahabat, dekat Malaysia, dekat tanah air kita ni, kita tolong bagi kurma. Kita hari tu kita pergi masjid, kita bagi kurma ke orang. Dapat pahala ke tak dapat pahala? Umumnya kita guna logik yang kita belajar. Dapat pahala? Dapat. Berapa banyak setakat yang kita tahu? Satu kebaikan yang kita buat, insya-Allah dapat berapa? Dapat 10. Dapat 10. Okey? Sahabat, kita bagi kurma dekat Masjidil Haram, berapa pahala dapat? Dekat Masjidil Haram. Buat matematik sikit. Siapa yang background programming, tolong buat matematik sikit. Yang dulu belajar matematik tambahan, saya guna janjang aritmetik ke benda, tak kisahlah. Ya, 100,000 sahabat, 100,000. Dekat Malaysia, kita bagi satu kurma yang kita belajar secara matematiknya, satu motivasi pada kita, ya Allah, kurniakanlah ganjaran kepada saya, ya Allah, atas apa yang saya buat ni, ya Allah, satu kurma ni. Kita faham, ilmu yang kita tahu, 10 markah.
dekat Masjidil Haram, dekat tanah Haramain sana, berganda-ganda. Kita tadi dengar dekat syurga dahsyat melimpah ruah nikmatnya, kita jadi terasa bermotivasi tak kita nak masuk syurga Allah Ta'ala? Ya. Yang menyebabkan kita mula atur perancangan, saya kena buat perkara yang patut saya buat supaya saya dinilai oleh Allah Ta'ala mendapat rahmatnya untuk masuk syurga. Same goes bila kita dah dengar gandaan yang Allah Ta'ala kurniakan dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Nabawi, tentulah kita dah mula rancang apa yang kita nak buat nanti di Haramain, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Dan tentulah kita nak pastikan ia menjadi habit kepada kita. Kita bukan hanya buat ia sebagai satu special task, bila pergi sana baru buat. Tak. Kita dah mulakan daripada sekarang. Sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, ayah dan bonda yang dirahmati Allah, praktislah sekarang. Rancang. Tak banyak, satu perkara je. Inilah yang saya nak amalkan daripada sekarang di tanah air ni. Ini juga yang saya nak usahakan buat dekat tanah haram nanti, tempat berganda-ganda, yang mana semoga apa yang saya buat ni jadi satu praktis, jadi satu habit. Saya balik ke Malaysia, saya akan meneruskan amalan itu. Itu. Supaya apa? Dengan perancangan yang macam tu, sebenarnya sahabat, dengan betul-betul, saya merancang menjadi insan yang abrar. Itu sebenarnya. Dan tolong masukkan dalam doa. Tolong masukkan dalam doa. Tolong masukkan dalam doa, sahabat-sahabat berinteraksi dengan surah Al-Insan sekalian. Especially yang memang akan bersama-sama dalam jemaah kita Legacy 2 Kota. Tolong masukkan tu. Sahabat, CJ baru first time pergi hari tu. Ini kali kedua, insya-Allah, amin. Allah. Sahabat, CJ melihat bagaimana ada makhluk Allah yang bersungguh-sungguh merebut peluang nak buat pahala kat dalam Masjidil Haram. With my naked eyes, I witness it. Sangat. Apa yang CJ nampak, sahabat? Satu orang, hari Jumaat. Satu orang dia bawa plastik banyak-banyak, dia bagi plastik. Plastik tu nak buat apa? Habuan nak simpan slipper. Sahabat, plastik ni berapa posen kalau dekat sini kat Malaysia? Tak, macam orang kata berbagi free lah, macam tu. Tapi dia cari pahala dekat situ, sahabat. Kat Malaysia tak, bukanlah suruh pergi bagi plastik dekat masjid tu nak ambil plastik. Tidak. CJ boleh cadangkan kalau nak berkaitan dengan slipper, tolong susun. Simple, tolong susun je, sahabat. Very simple. Bila sebut buat kebaikan, jangan fikir yang gegar vaganza je, yang extravaganza je. Bukan. Yang kecil tu kita nak mulakan juga, kita nak buat. Satu orang lagi, sahabat, CJ nampak. Ini berlaku pada CJ. CJ pergi dekat tempat nak minum air zam-zam tu. Ada orang, dia tunggu kat situ, dia nampak muka kita macam muka nak minum air zam-zam tau. Yelah, dah kan kita kalau kita tengok muka orang pun kita boleh baca sikit lah niat orang tu kan. Oh, ini muka nak minum air zam-zam ni, kan. Sahabat, CJ baru sampai, dia dah tadahkan dan dia hulur dekat CJ, sahabat. Punya dia berusaha nak merebut pahala. Cawan tu bukan dia punya. Cawan tu masjid tu punya. Tapi dengan tanpa modal lah, ini disebut ni. Bisnes tanpa modal, ni lah benda dia. Guna kederat yang Allah Ta'ala bagi. Allah. Marilah kita daripada sekarang, sungguh-sungguh, walaupun kecil, usahakan untuk nak dapat pahala. Satu benda yang CJ suka sebut juga, yang CJ dapat daripada guru, kita kongsikan kebaikan yang kita dapat. Kita kongsikan yang kebaikan yang kita dapat. Kita dapat maklumat tentang tu, kita kongsikan. Orang tu buat baik, kita dapat juga. Contoh, kongsi cerita yang CJ cerita tadi tu. Orang kat sana tu, dia ini pun dia bulu-bulu buat pahala. Sekali sahabat pergi kongsi dengan kawan. Babe, tadi CJ ada cerita. CJ tu siapa? Adalah mangkuk mana lah cerita kan. Dia cerita, ada dekat Mekah tu, depa tu memang kerja pahala, babe. Walaupun bagi ayah je, free.
Ya ke? Kawan kita tu buat. Sahabat, jangan perkecilkan amal kebaikan walaupun kecil. Sebab kita tak tahu yang mana yang Allah Ta'ala nak bagi rahmat dekat kita. Setuju sahabat? So, rancang apakah habit yang nak dibina supaya bila sampai sana, boleh buat. Okay? Kalau belum ada idea, tak apa, prepare je pelbagai. Kan? Nanti time khusus boleh tanya dengan ustaz. Khusus umrah nanti tanya ustaz. Ustaz, kat sana apa lagi yang kami buat, benda baik boleh kami buat? Boleh ke letak kowe dekat sana? Tak payah. Tak payah. Kowe pergi cari kat masjid kan, dekat Malaysia lah. Kowe pergi cari. Letak kuku itu kat Malaysia. Okay? Baik. So, sekarang fasa ganjaran Allah Ta'ala dah bagi. Sekarang apa nak kena buat? Kita tengok ayat ke-20 ke-23. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Tiba-tiba Allah Ta'ala daripada cerita-cerita tentang nikmat Allah Ta'ala bagi itu tadi, tiba-tiba masuk, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan beransur-ansur. Bila merujuk kepada tafsir As-Sa'di, sahabat, dibawakan satu pemikiran untuk kita buat usaha yang boleh mendapat rahmat Allah. Untuk nak tahu apa usaha tu, kandungan intipatinya itu dalam Quran. Senang ayat, kita kena amalkan Quran, kena sebarkan Al-Quran. Ini fahaman yang paling mudah saya nak sampaikan, sahabat. Okey, daripada tafsir yang saya dah baca, tafsir As-Sa'di ni, kita permudahkan, saya permudahkan dengan mafhum, isi kandungan Al-Quran itu kita dapat, kita baca, kita kena usahakan faham dan kita kena usaha amalkan. Dalam konten Al-Quran itu ada perkara tentang hukum hakam, ada perkara tentang syariat-syariat Allah Ta'ala, dan sahabat, kita nak kena berusaha melaksanakannya, patuh kepada perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Disusuli dengan apa yang perlu berlaku, ayat 24, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Fasbir, maka kena bersabar. Bersabar dalam nak melaksanakan tuntutan yang ada dalam Al-Quran. Teruskan melaksanakan ketetapan-ketetapan yang ada. Okey. Sambungannya wala tuti', dan jangan taat, jangan ikut. Jangan ikut siapa? Kehendak orang yang berdosa, kehendak orang yang kufur. Ayat ini macam hari tu CJ ada kongsikan masa CJ bawa hari menghafal ayat ni kan. CJ dah ada kongsikan sedikit ayat ke-24. Ini adalah makna kepada sabar. Apa dia? Tahan diri untuk terus taat kepada Allah, tahan diri jangan dok buat maksiat. Ni kita boleh dapat apa yang saya nak kena buat supaya saya boleh dapat ganjaran tadi tu. Saya kena sabar dalam melaksanakan intipati Quran, dan saya kena sabar jangan duk ikut perkara-perkara yang dosa dan perkara-perkara yang kufur yang dibawa oleh mereka yang berdosa dan mereka yang kufur. Ayat ini memberi kita pelbagai perspektif, sudut pandang. Yang pertama, sahabat, saya kena sabar sungguh-sungguh. Ini yang saya nak kena ingat. Saya nak kena sabar sungguh-sungguh, laksanakan perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah.
Saya kena laksanakan sungguh-sungguh. Itu maksud sabar tu tadi. Perspektif yang kedua, sahabat, saya jangan jadi orang yang menghasut orang untuk buat perkara ithman dan kafuran. Okey, boleh dapat perspektif tu? Ada satu side, inilah yang saya kena jadi. Ada satu side, ini yang saya jangan jadi. Dapat tak? Dia macam do and don'ts lah. Do and don'ts kan? This is what I need to do. This is what I need to avoid it. Saya kena jauhkan. Saya jangan jadi macam ni. Okey. Di sini memberi bayangan kepada kita, orang yang dapat hidayah tadi ayat 3 tu, dia syukur ke dia kufur? Dia dapat tak sama? Dapat Ini memberi bayangan. Oh, so bila saya dapat hidayah daripada Allah, saya dapat petunjuk, maka saya nak kena buat. Untuk nak jadi orang yang bersyukur tu, saya kena sabar. Untuk saya nak sabar, saya kena jadi bersyukur. Dia jadi macam circle macam tu lah. Dia cycle lah kan. Saya nak syukur, saya kena sabar. Saya nak sabar, saya kena syukur. Ada macam tu. Saya tak syukur, saya tak sabar, dia akan tergelincir, mengelincirkan kita masuk ke dalam ruang kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita teruskan dengan buat apa? Ayat 25, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila, dan sebutlah dengan lidah atau dengan hati akan nama Tuhanmu di dalam dan di luar semayang pada waktu pagi dan petang. Continuously menyebut nama Tuhan, berzikir, sentiasa ingat Tuhan. Sebab perkataan ni perasaan tak? Wazkur. Sebut, nak kena ingat. Dia bukan tentang semata-mata kita nak hanya nak buat Asmaul Husna saja, bukan? Nas'aluka ya man huwallahu alladhi. Kenapa kejap-kejap nasyid Asmaul Husna, kejap-kejap nasyid Asmaul Husna? Saya sedang amalkan ayat ke-25. Betul, tinggal lagi bukan itu sahaja. Bila saya nak buat kerja, saya baca bismillah. Itu juga saya sedang membasahkan bibir saya mengingat Allah. Tindakan saya juga sedang berzikir kepada Allah. Saya buat sesuatu dengan tujuan nak dapat redha Allah, itu juga adalah satu perbuatan yang membawa kepada zikrullah. Itu ayat yang keberapa? Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-26, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan pada sebahagian dari waktu malam sujudlah kepada Tuhan dan bertasbihlah memujinya pada sebahagian yang panjang dari waktu malam. Sahabat, ini tentang buat solat, bangun malam, buat tahajud. Tolong bagi tahu CJ daripada ayat 23 sampai 26 apa yang kita kena buat. Ayat 23 sampai ayat 26, apa yang kita kena buat? Okay. Kita dah mula nampak pattern, betul tak sahabat? Kita nampak pattern kan? Ayat 20 sampai ayat 22 cerita tentang nikmat. Bos bagi tahu apa ganjaran-ganjaran bonus tahun ni, apa yang awak akan dapat at the end of this year 2023. This is the list that you can gain from company. Tetapi ada perkara yang anda semua nak kena buat daripada ayat 23 sampai ayat nombor 26. 3 suruhan: bersabar, berzikir, bersujud. Good. Very good sahabat. Terima kasih Hajah Hanisa. Hajah Lijah, ingat Allah. Okay, sahabat-sahabat lain juga boleh senaraikan.
Apa benda yang nak kena buat? Hajar Syafini baca dan amal Al-Quran, sabar, jangan ikut orang yang kufur, ingat Allah, bersujud panjang waktu malam, bersujud Allah. Tanya Hajar Syafini. Hajar Noli, hidup berpandukan Al-Quran, sabar, zikir, sujud, yakni solat. Betul Hajar Noli? Apa nama, tambahkan sikit lagi untuk sujud dan solat tu, tambahkan satu lagi point. Bangun malam. Bangun malam. Dia ada point bangun malam. Good. Bangun malam. Masih Hajar Noli. Hajar Sharifah, ingat Allah. There you go. Hajar Khairunisa, sabar, ingat Allah dan solat malam. There you go. Ada satu matematik pelik tau. Saja nak kongsi sikit. Bagi saja matematik pelik lah. Kalau siang nak cergas, malam kena cukup tidur. Nah, siang kalau nak cergas, malam kena cukup tidur. Cukup tidur tu tak adalah level macam baby sangat. 18 jam. Dia punya kadarnya maksimum kalau orang dah dewasa ni menghampiri warga tua, kan, dia 5-6 jam begitu. Rupa-rupanya kalau kita kurangkan masa tidur tetapi isiannya adalah dengan tahajud, rupanya siang tu cergas. Rupanya siang tu cergas. Isi dengan tahajud. Dia macam dari sudut mat dia macam tak logik. Kurang tidur patutnya dia penat. Tapi dia cergas. Tambahan adanya tidur sekejap siang tu. Cara tidur tu penting. Kena belajar ilmu tidur. Macam bagus pula buat e-book. E-book tidur. Tidur yang bermanfaat kan? Okey, macam tu. Okey, boleh dapat sahabat? Ganjaran ada, so ada usaha yang kita nak kena buat. Barulah dapat ganjaran tu. Tak mungkin dapat ganjaran tanpa buat kerja. Company nak mengumumkan anda tak payah datang kerja setahun tapi dapat bonus 18 bulan. Kelakar. Kelakar. Tak logik. Tentu ada sesuatu yang perlu kita usahakan dan kemudian barulah ganjaran tu sampai. Ayat yang ke-27. Dalam pada kita mula-mula bergembira, lepas tu kita tengok, oh ini apa yang saya nak kena buat. Mari kita tengok pesan pada ayat yang ke-27. Innaha yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya orang-orang yang menentangmu itu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habisnya, serta mereka membelakangkan, tidak menghiraukan bekalan untuk hari akhirat yang amat berat penderitaannya kepada orang-orang yang tidak bertakwa. Sahabat, ayat yang ke-27 ini adalah CJ sebut ia satu amaran untuk CJ. Allah Ta'ala dah ceritakan ganjaran, Allah Ta'ala dah ceritakan apa yang patut buat, tapi Jamil, engkau jangan jadi makhluk yang engkar kepada perintah Allah. Allah Ta'ala suruh buat, engkau tak nak buat. Lepas tu engkau sibuk nak minta allowance, minta claim, minta bonus yang sebenarnya engkau tak layak pun nak dapat. Sebab apa? Engkau tak ikut pun cakap bos. Orang begini, dalam ayat 27 ni, orang begini, adakah dia yakin dengan hari akhirat dan hari kiamat? Dia tak yakin. Dia tak yakin. Satu, tak yakin. Dua, ada ilmu tapi buat dek je. Seterusnya, dia main sembrononya buat tanpa dia ada ilmu. Jangan macam tu sahabat. Panduan telah dibagi dekat ayat 23 tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Kan? Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran secara beransur-ansur tu tadi, Allah Ta'ala ceritakan ni untuk kita bagi perhatian, nak ambil intipati dalam Al-Quran. So nak kena ada ilmu untuk nak faham Quran. Sahabat, nanti
mutawif kita akan bercerita, akan mengajar macam mana cara ibadat, ikut cara-caranya, apa peraturan yang boleh, apa yang jangan dibuat. Semasa berada dekat tempat sana tu nanti apa yang boleh kena dam, kena elakkan, kena buat. Kalau tidak dia jadi sia-sia lah. Hidayah telah dibagi, petunjuk telah dibagi, pembelajaran telah dibagi, yang mana bila kita ikut, kita buat dengan sabar, selalu mulut itu berzikir sepanjang berada kat sana, bukan sibuk nak pergi memperlekehkan orang. Oh, itu antara cabaran tu bila pergi umrah tu sahabat. Senang sangat nak look down at others tau. Allah. CJ bukan cakap orang, CJ cakap diri sendiri ni. Apa benda lah jalan slow. Engkau kena sakit. Ya sahabat. Kena sabar, zikir mulut tu sentiasa. Sepanjang berada di bumi haram, mulut sentiasa berzikir. Sebab apa? Kan tadi kita cakap kita nak ganjaran dan jangan jadi orang yang macam ayat 27 dan tengok pada ayat 28 Allah Taala kata apa? Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kamilah yang menciptakan mereka serta menguatkan tulang sendi dan urat saraf mereka, dan apabila kami kehendaki, kami gantikan orang yang serupa dengan mereka dengan penggantian yang sebaik-baiknya. Mengikut tafsir, difahami ini ayat tentang macam mana Allah Ta'ala bangkitkan balik manusia itu di hari akhirat. Ini adalah waktu yang mana manusia belum lagi masuk ke dalam tempat dibangunkan, dan Allah Ta'ala nak tunjukkan from nothing Allah Ta'ala boleh cipta kita pada ayat-ayat awal setakat nak bangkitkan benda simple je untuk Allah Ta'ala. Perasan tak? Ayat ni khalaqnahum ni nampak dia macam ada mirip-mirip ayat nombor 2. Perasan ataupun tidak? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Allah Ta'ala jadikan kita daripada air mani bercampur sekian, diberi ujian, lepas tu Allah Ta'ala jadikan pendengaran dan penglihatan. Betul? Ini Allah Ta'ala jadikan buat penggantian, maksudnya penggantian tu penggantian alam masuk dekat sana berdasarkan tafsir. Okay, so Allah nak tunjukkan betapa Allah Ta'ala hebat. Ayat 29, inna hadhihi tazkirah, sesungguhnya ini adalah peringatan. Faman sya'attakhadha ila rabbihi sabila, maka sesiapa yang mahukan, bolehlah ia mengambil jalan yang menyampaikan kepada keredaan Allah Ta'ala. Ini bonus yang pihak syarikat dah sediakan. Ini cara-cara anda untuk dapatkannya, terpulang kepada anda untuk nak ambil peluang ini ataupun tidak. Dapat dah sahabat? Kita sampai dekat sana, kita dah tahu peluang untuk nak dapat pahala berganda-ganda tu sikit ke banyak? Insya-Allah banyak sangat. Banyak sangat. Terpulang kepada kita nak ambil ataupun tidak. Ayat 30, wa ma tasyauna illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan tiadalah kamu berkemahuan melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sahabat, kan tadi awal saja dah sebut kita nak kena rancang apa yang kita nak buat, betul? Tinggal lagi segala-galanya tertakluk kepada siapa? Tertakluk kepada izin daripada Allah. Sebab itu penting kita nak kena sentiasa doa dekat Allah, minta Allah Ta'ala bantu kita boleh sentiasa ingat kat dia. Ingat tak doa yang selalu kita baca tu sebelum kita bagi salam tu, ingat tak? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ikut saja sama-sama dekat tempat anda. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang sunnah.
Ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Kita minta tolong sungguh-sungguh dekat Allah. Kita minta tolong apa sahabat? Kita minta Allah Ta'ala tolong kita untuk kita boleh ingat kepada Allah. Boleh bersyukur kepada Allah. Boleh tambah baik ibadat kita kepada Allah. Kita kena minta tolong. Perasan atau tidak, doa ni yang Nabi ajar ni, nak pastikan dalam kita nak buat perkara ma'ruf, perkara baik, perkara ibadat, ada ruang terwujud keakuan. Faham tak maksud sikit? Kerana aku dapat buat bersyukur kepada Allah ni sebab aku mampu buat. Faham tak? Kerana aku. Bukan atas Allah Ta'ala yang izinkan aku buat. Faham tak? Nak hilangkan keakuan tu. Aku dapat pergi umrah sebab aku ada duit. Faham tak? Faham tak? Benda tu nak buang. Dapat aku pergi umrah sebab Allah Ta'ala yang memang jemput aku, izin aku nak pergi umrah. Ini, nak hilangkan keakuan ni. Faham eh? Syaitan dia kalau dia nak main dengan kita, kalau jalan maksiat dia tak dapat masuk, dia masuk ikut jalan baik. Ayat ni nak buang keakuan ni sahabat. Apa-apa kita dapat izin dengan izin Allah. Betul. Apa-apa kita dapat dengan izin Allah. Sebab itu ayat nombor 2 surah Fatihah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Allah Taala yang takbir. Sahabat, kalau kita ada keakuan, kita takkan bersyukur dengan nikmat Allah. Setuju? Setuju? Bila ada keakuan, kita takkan syukur dengan nikmat Allah Taala. Dapat buat baik sebab aku dapat buat, sebab aku tahu ini sebab aku. Faham tak? Faham tak? Sebab aku. Na'udzubillahi min dzalik. Ini proses nak menghilangkan keakuan. Tu ayat ke-30 yang kita sama-sama baca tadi. Jom baca sama-sama ayat 30 sebelum kita masuk peruntuk ayat 31. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Dapat kita buat sebab kita ni yang pandai ke sebab Allah Ta'ala yang maha pandai, sahabat? Allah Ta'ala yang maha pandai. Aliman. Kita dapat buat baik sebab kita yang bijak ke sebab Allah Ta'ala yang bijak, sahabat? Sebab Allah Ta'ala yang bijak. Ayat ini kita kena pastikan menghilangkan keakuan. Wa imma dalam nak buat perkara ibadah kepada Allah. Boleh sahabat? Boleh? Nak hilangkan keakuan tu yang kena bagi makan tu. Perasan tak? Wa yut'imuna at'ama ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Dia tentang memberi, betul tak? Bila kita start memberi, dia memang itu adalah praktis nak menghakis keakuan tu. Apatah lagi bila bagi tu kepada orang yang tidak berkemampuan. Orang yang memang memerlukan. Nak didik hati. Dalam masa yang sama, kena ada ilmu dalam nak buat benda tu. Sebab lain ilmu yang terperosok dalam diri menggelincirkan kita daripada landasan. Apa? Baru dia orang tahu aku ni kaya. Oi, bahaya. Perbuatannya sama. Sebab tu kena buat dengan sabar. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Nak kena sabar dalam nak buat. Bina empati dalam diri kan? Kita bina perkara empati yang rasa empati tu orang. Oh, dia ni empati. Kita hanya buat tindakan itu. Kita buat tindakan tu. Siapa yang rasa empati tu? Orang. Contoh,
Salah satu cara nak jadi, kita nak tunjukkan kita empathy adalah become active listener. Kita menjadi seorang yang pendengar yang bagus. Kita hanya buat perkara menjadi pendengar yang bagus, orang tu akan tahu dia ni seorang yang empathy. Faham tak? Dia macam tu. Okay. Dan ayat yang ke-31 penutup, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wal-zalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Ia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, dan orang-orang yang zalim ia menyediakan untuk mereka azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Sahabat, daripada ayat yang ke-29 ini sampailah ke ayat 31. Ayat 29 peringatan untuk kita usaha untuk dapat rahmat Allah. Allah Ta'ala ingatkan kita kena usaha untuk nak dapat rahmat Allah. Ayat yang ke-30, dalam kita usaha, kita kena buang keakuan. Bila kita dapat buat usaha ke arah nak dapat rahmat Allah, bukanlah kerana aku ni yang hebat, aku ada ilmu, aku ada kekuatan, aku ada network. Tidak. Kerana Allah Ta'ala yang izinkan. Sebab yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah jugalah yang nak ambil siapa yang dia nak masukkan dalam rahmat dia. Sebab itu sahabat, kita kena sungguh-sungguh minta Allah Ta'ala kesian kat kita. Saya suka sangat ayat ni. Kalau kita minta Allah Ta'ala adil daripada kita, rasa-rasanya kita berhak tak banyak pahala? Tu je soalan CJ. Harus hancur berkecai kita ni kena hukum dengan Allah Ta'ala. Logik tak? Dosa yang buat, CJ tak cakap orang lah, CJ cakap CJ ni. Jadi yang kita betul-betul harapkan apa daripada Allah? Rahmat Allah, kita harapkan Allah kesianlah dekat kita. Ya Allah, tolonglah kasihani kami semua, Ya Allah. Bagilah izin kami, Ya Allah. Tolong kami, Ya Allah, agar kami dapat nak mengingatimu, Ya Allah. Dapat bersyukur kepadamu, Ya Allah. Dapat tambah baik amalan ibadat kami, Ya Allah. Kami dapat amalkan surah Al-Insan ini, Ya Allah, dekat tempat di mana turunnya wahyu ni, Ya Allah. Itulah di Haramain nanti, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah bagi ruang untuk kami nak beramal, Ya Allah. Ya Allah, bagilah kami kekuatan untuk nak mula bina habit daripada sekarang ini, Ya Allah. Kami dapat bawa ke semasa kami di Haramain nanti, Ya Allah. Dan kami teruskan habit tu bila kembali semula ke bumi Malaysia ini, Ya Allah. Ya Allah, kami nak jadi orang yang abrar, Ya Allah. Kami nak jadi orang yang dapat kebaikan yang sangat luas, dan kami nak menyebarluaskan kebaikan itu, Ya Allah. Sahabat, semoga perkongsian pada malam ini memberi input sesuatu kepada anda. Pastikan anda rancang apa yang nak dibuat. Pastikan juga anda dah mulakan berdoa. InsyaAllah nanti bila dah siap ebook Doaku Tak Power, CJ ada tuliskan satu ebook. Nanti insyaAllah nanti admin akan kongsikan dengan anda ebook tu. Kenapa ya bila doa, kita tahu doa tu power, tapi kita tak rasa doa tu power. CJ tak cakap orang, CJ cakap CJ lah. CJ tahu doa tu power, tapi rasa tak doa tu power. Kalau untuk CJ, doa tu power hanyalah bila makbul lah. Nah, lepas tu rasa macam lagi banyak tak makbul daripada makbul. Allah. Dengan ilmu kita beramal, dengan amal kita rasa, hanya yang rasa mengenal rasa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sebelum saya terlupa, pada bulan 2 akan ada kelas yang lebih kurang macam ni, tetapi tadabbur asmaul husna yang ada kaitan dengan surah Al-Insan. Insya-Allah itu akan bersama Ustaz Hafiz. Nanti admin akan war-warkan insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, hanya yang rasa mengenal rasa. Sahabat sekalian, you are awesome. Sampai kita jumpa lagi. Saya CJ. Assalamualaikum. Bye-bye. أستغفر الله الذي
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر